Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan isu-isu kontemporari hadis yang bertajuk Gerakan Anti Hadis dan Penolakannya Terhadap Hadis sebagai Sumber Hukum. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, mohonlah kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dan mengetahui apa gerakan anti hadis. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Okey, baik, kita pergi kepada pengenalan. Gerakan anti hadis ini bermaksud sekumpulan yang tidak mempercayai hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran sudah cukup, sudah memadai untuk dianggap sebagai sumber utama umat Islam. Dan mereka, golongan ini tidak memerlukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam. Okey, golongan ini juga bersifat liberal, iaitu bebas dalam memahami dan mempercayai hadis Nabi SAW. Okey, golongan ini juga tidak pernah jemu dalam menyebarkan risalah dan ideologi mereka, dan mereka telah berjaya mempengaruhi orang awam seperti ahli akademik dan pemikir-pemikir Islam yang lain. Okey, sebenarnya gerakan anti hadis ni telah lama wujud sejak zaman Al-Imam Asy-Syafi'i lagi. Menurut Dr. Mustafa Al-Sibai, beliau berkata, Imam Asy-Syafi'i telah menjelaskan dalam kitabnya bahawa nak menunjukkan golongan gerakan anti hadis ni telah lama muncul, dan beliau telah memperincikan lagi perbahasan tersebut dalam kitabnya iaitu Ar-Risalah. Okey. Apabila kita teliti perkembangan gerakan hadis ni bermula daripada ketamadunan ilmu-ilmu dalam Islam yang merentasi sempadan negara-negara Arab, telah menyebabkan kemunculan gerakan anti hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya ialah Siti Nurmursyida binti Muhammad Ghazali. Nombor metrik 050620. Okey, dalam sejarah ini terdapat dua zaman, iaitu zaman Nabi Muhammad SAW dan ketika zaman sahabat radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat satu kaum yang mempunyai tanda-tanda kemunculan golongan anti hadis, iaitu dalam kalangan kaum Quraisy apabila ditinjau secara terperinci. Tetapi mereka tidak digolongkan sebagai anti hadis kerana jelas bahawa kepercayaan mereka memang tidak mempercayai ajaran Allah dan Rasul itu sendiri. Okey, ketika zaman sahabat radhiyallahu anhu, terdapat seorang sahabat yang bernama Umayyah bin Khalid yang cuba mencari penyelesaian terhadap seluruh permasalahan dengan hanya merujuk kepada sumber Al-Quran sahaja. Dia telah membicarakan perkara tersebut dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Namun dia telah diingatkan oleh Ibnu Umar agar menerima dan melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada kurun kedua Hijrah, golongan ini telah muncul secara berkelompok. Mereka ini berorientasikan kepada dua perkara, iaitu pertama, penolakan terhadap hadis yang bersifat bukan mutawatir seperti hadis ahad, dan seterusnya mereka ni mendakwa bahawa hadis bukanlah penjelas atau penguat kepada Al-Quran, bahkan dianggap sebagai sumber hukum yang terpisah daripada Al-Quran. Pada zaman berkenaan, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ialah orang yang mula-mula berdebat dan berhujah dengan golongan berkenaan. Beliau telah berjaya mematahkan idea-idea palsu yang dikemukakan oleh anti hadis sehingga mereka kembali bersetuju dengan hujah-hujah beliau, seterusnya berpegang kepada hadis Rasulullah SAW. Pada tahun 1929, Dr. Ahmad Amin telah menulis di dalam bukunya yang bertajuk Fajr al-Islam yang menyentuh berkenaan hadis dan percampuran antara yang hak dan yang batil mengenainya. Pendapat tersebut kekal sehinggalah beliau meninggal dunia. Berikut hal berkenaan, keraguan terhadap hadis ini telah disebarkan pula oleh seorang yang bernama Ismail Adham di dalam risalahnya yang bertajuk Tarikh As-Sunnah pada tahun 1934. Dalam risalah itu, beliau menyebut bahawa hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab hadis itu
bukanlah ada asasnya, bahkan boleh diragui bahawa terdapat padanya unsur-unsur pemalsuan hadis. Antara cendekiawan Islam yang telah terpengaruh dengan ajaran anti hadis ialah Rashad Khalifa. Beliau merupakan seorang yang berkelulusan biokimia dari Amerika Syarikat dan berasal dari Mesir, yang mana telah memperkenalkan kod 19 yang merupakan satu penyelewengan besar dalam pentafsiran Al-Quran. Sekian itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Nama saya Sumaya binti Mazlan, nombor matrik 050626. InsyaAllah saya akan terangkan faktor-faktor kemunculan golongan anti hadis dan faktor penolakan hadis. Okey, antara faktor kemunculan golongan anti hadis ini adalah terdapat fahaman-fahaman yang terpengaruh dengan ideologi orientalis barat. Contohnya, Dr. Rashad Khalifa yang mengambil jurusan saintis telah membuat perbahasan sumber hukum Islam mengikut kajian saintifik dan hanya menggunakan akal semata-mata. Okay, selain itu, pembukuan kitab-kitab utama hadis bermula pada awal abad ketiga Islam, iaitu selepas kewafatan Nabi, juga merupakan antara salah satu faktor kemunculan golongan anti hadis ini, kerana mereka mempertikaikan tentang pembukuan hadis tersebut yang tidak dibuat lebih awal, iaitu pada zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin. Mereka beranggapan bahawa kewujudan hadis ini juga boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan, kepuakan dan anti-intelektualisme. Okay, seterusnya faktor-faktor penolakan hadis. Faktor-faktor penolakan hadis ini dapat dilihat dari 3 sudut. Yang pertama, dari sudut akidah. Golongan anti hadis ini menganggap bahawa Al-Quran sahaja merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak memerlukan sebarang huraian atau penafsiran bagi menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Selain itu, mereka juga menolak rukun iman yang keenam hanya kerana kepercayaan qada dan qadar dikemukakan dalam hadis, dan mereka juga menganggap ia adalah salah sekaligus bertentangan dengan Al-Quran. Okay, yang keduanya dari sudut syariah. Seperti yang sedia maklum, cara untuk menunaikan salat tidak dinyatakan secara khusus dalam Al-Quran. Akan tetapi, perkara ini telah diperincikan di dalam hadis. Justru itu, bagi golongan anti hadis, mereka menolak sebarang bentuk yang diceritakan dalam hadis mengenai kaifiat salat. Mereka merasakan amalan salat telah diwarisi sejak zaman Nabi Ibrahim, sedangkan perubahan pada kaifiat salat ini berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dari sudut akhlak, golongan anti hadis ini hanya menggunakan kaedah saintifik dan pendalilan akli semata-mata tanpa berlandaskan Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Sedangkan apabila kita ingin meletakkan sesuatu hukum, kita haruslah mengikut disiplin-disiplin ilmu yang telah digariskan dalam Islam. Selain itu, mereka juga tidak merujuk kepada kitab-kitab muktabar dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan syariah. Malahan mereka hanya berpandukan kepada buku-buku yang ditulis oleh orientalis barat seperti Dr. Rashad Khalifa, Ignace Koziher dan Joseph Shad. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Di antara dalil-dalil yang digunakan adalah dalam surah Al-An'am ayat 37 yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, dan juga dalam surah An-Nahl ayat 89, dan kami akan turunkan kitab yakni Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi berdasarkan firman Allah tersebut, sebahagian daripada golongan anti hadis ini berpendapat bahawa ayat tersebut menunjukkan Al-Quran itu telah meliputi segala sesuatu, segala hukum hakam telah terdapat di dalamnya, dan penerangan yang diterangkan oleh dalam Al-Quran itu merupakan penerangan yang jelas tanpa perlukan sesuatu yang lain seperti hadis. Seterusnya adalah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9 yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Oleh itu mereka menyangka bahawa jika hadis itu boleh diguna pakai sebagai hujah dan dalil seperti Al-Quran, semestinya Allah akan menerangkan atau mendatangkan ayat untuk menjaganya sebagaimana Al-Quran. Seterusnya adalah ayat Al-Quran yang bermaksud ta'ala kepada Allah
dan Rasulnya di dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua, yang disalahartikan oleh golongan anti hadis. Mereka menyangka dengan sangkaan yang sama sekali meleset daripada makna sebenar, iaitu pada perkataan Rasul yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah membawa maksud wahyu Tuhan, yakni Al-Quran, bukanlah dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menentang sekeras-kerasnya maksud taat kepada Rasul dalam ayat tersebut bermaksud berpegang kepada hadis dan sunnah. Seterusnya adalah dalam surah Al-Isra ayat 39 yang bermaksud perintah yang demikian itu ialah sebahagian daripada hikmah. Jadi golongan anti hadis ini menolak pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan sunnah adalah maksud bagi perkataan hikmah yang disebutkan dalam ayat tersebut. Bahkan mereka menuduh Imam Syafi'i hanyalah mengumpul pandangan-pandangan ahli yang dipersetujui dan tidak mendatangkan hujah yang kukuh. Bagi golongan anti hadis, mereka berpegang bahawa hikmah yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan ajaran Al-Quran itu sendiri dan bukannya hadis. Oleh itu, berdasarkan kepada dalil-dalil yang disebutkan tadi, mereka berpandangan bahawa pandangan mereka adalah betul kerana dalil yang mereka gunakan adalah bersumberkan Al-Quran, meskipun pada hakikatnya mereka hanyalah mentafsir ayat Al-Quran itu mengikut hawa nafsu dan jauh sekali daripada rujukan sumber naqli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Kamaliah binti Zuki, nombor matrik 050634. Seterusnya kita pergi kepada usaha bagi menghalang gerakan anti hadis daripada berleluasa. Gerakan anti hadis yang berleluasa ini perlulah ditentang dan disekat oleh pelbagai pihak atau peringkat walau dengan apa cara sekalipun. Langkah-langkah yang drastik perlu segera dilaksanakan agar fahaman ini tidak merebak secara berterusan ke dalam seluruh jiwa umat Islam. Antara yang memainkan peranan dalam menghalang gerakan anti hadis ini daripada berleluasa adalah yang pertama, individu itu sendiri perlulah melipat gandakan ilmu agama supaya tidak mudah terpesong. Namun, haruslah difahami semua ilmu itu dengan telus supaya kesalahpahaman dalam agama tidak akan timbul. Selain itu, setiap individu itu mestilah sentiasa berhubung dengan pakar-pakar agama bagi memperoleh sumber maklumat yang tepat berkaitan dengan isu-isu agama jika mempunyai sebarang keraguan. Seterusnya, pihak yang berperanan dalam menangani masalah ini adalah masyarakat itu sendiri. Orang ramai hendaklah berganding bahu bersama-sama dengan pihak berkuasa dalam menangani penyebaran fahaman gerakan anti hadis yang berlaku. Masyarakat juga perlulah sentiasa saling mengingati antara satu sama lain supaya tidak terlibat dalam apa-apa perkara atau program yang bertentangan dengan perkara yang telah diajarkan oleh agama Islam. Masyarakat setempat juga digalakkan untuk membuat aduan apabila mendapati sesuatu perkara yang mencurigakan berlaku di kawasan masing-masing. Tanpa aduan daripada orang ramai, pelaksanaan kerja-kerja pihak berkuasa tidak akan mampu dilaksanakan dengan sempurna. Yang seterusnya, pihak yang paling penting dalam memainkan peranannya dalam membanteras isu ini daripada menular adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa agama di peringkat pusat seperti JAKIM, sewajarnya mengambil tindakan yang progresif dalam menangani gejala ini daripada berleluasa. Pihak kerajaan hendaklah mengadakan program atau seminar kesedaran tentang bahayanya gejala gerakan anti hadis. Hal ini adalah supaya semua golongan masyarakat, tidak kira muda ataupun tua, dapat mengetahui hakikat sebenar tentang bahayanya golongan gerakan anti hadis ini. Pihak media amat berperanan untuk mengedarkan risalah bacaan sebagai perkongsian maklumat kepada masyarakat mengenai bahayanya anti hadis serta fahaman-fahaman lain yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu juga, pihak berkuasa agama disarankan untuk mengadakan jadual bagi melakukan pemantauan berperingkat terhadap pergerakan dan perkembangan golongan gerakan anti hadis ini dari masa ke masa. Wallahu a'lam.